Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda sedang menonton ataupun melihat video ini, anda berada dalam channel podcast DSB Sembang Sampai Lepas. Okey. Hai, nama saya Azril Haikal. Hai, nama saya Muhammad Adam. Hai, saya Muhammad Zahir. Dan saya Nurul Adana. Okey, teruskan. Bukan teruskan lagi, sabar. Okey, Kepada penonton yang sedang menonton channel kami, terima kasih kerana menonton. Dan untuk korang yang belum melihat lagi video sebelum ini, iaitu topik yang begitu hangat juga. Kita telah membincangkan iaitu tajuk Visionen House. Okey, pada tajuk hari ini seperti lihat di belakang, iaitu tajuk evolusi atap di Malaysia. Kabel. Okey. Seperti kita lihat di belakang ini, iaitu tajuk pada hari ini agak panas topik ini, iaitu evolusi atap kabel di Malaysia. Baik, Adam. Ya. Aku nak tanya agak macam mana, apa pendapat hang tentang atap kabel ni? Gamer ni lah yang aku tahu lah. Gamer ni kata kalau yang kita lihat daripada zaman bukan zaman masa aku macam rumah kampung. Jadi gamer roof ni dah lama sebenarnya Tapi aku tahu tu gamer roof, tapi tak tahu apa dia punya Lebih detail. Ya, secara lebih detail lah. Jadi masa ni betul lah. Aku rasa hari ni pun betul kita untuk kita merungkai tajuk ni dengan lebih mendalam. Betul? Okey, bagi Adriana apa? Bagi aku pula, gable roof ni macam berbentuk segitiga. Dia selalu terdapat dekat rumah-rumah tradisional lama seperti macam kat kampung kita semua tu kan. Betul. Selalunya memang kita akan nampak rumah bumbu gable ni. Gable ni bukan baru pun bagi kita kan. Betul. Sebab tu tajuk kita ni agak unik. Betul. Sebab kita cerita tentang benda yang dah lama dah. Dia Sebab bumbung ni benda yang penting kan bagi dalam sesebuah bangunan, betul? Ya. Betul. penting. Kalau tak lengkap, tak ada bumbung macam Tak lengkap kan? nampak Tak lengkap bangunan tu. Macam kita nak buat rumah kan. Tak ada bumbung, tak lengkap kan. Macam kita akan bagi lah. Tak akan bagi ni kan nampak. Betul. Okey. Okey, seterusnya Zahir, bagi hang macam mana pendapat hang tentang gable? So gable roof ni kita boleh lihat kita punya warisan negara kita ni banyak dari segi sedimena Kedah, Kelantan, Terengganu dan pelbagai negeri di Malaysia ni. Dan kita tengok setiap negeri ada berbeza dia punya sedimena dia. So gable roof ni salah satunya di Malaysia selalulah banyak orang gunakan. Apa contoh macam buat bangunan ataupun rumah ataupun pelbagai lagi lah. Kita boleh tengok. Tapi bagi aku normal lah, biasa lah untuk kita tengok rumah macam rumah kampung ke rumah bandar sekalipun bumbung kabel. Tapi pernah tak tengok bangunan berbumbung kabel? Pernah? Dia macam ada, tapi macam flat pasupuri yang rendah-rendah. Selalunya kebanyakan gable kan ada. Sebab sebelum ni pun aku pernah research untuk gable roof ni. Dia tak banyak sebenarnya. Masih tak banyak. Tapi dah ada dah di dalam Malaysia. Jadi aku tanya apa kan? Tanya Zahir. Adakah betapa gable roof ni sesuai dengan kita punya bukan, maksud aku dia sesuai sebab dah lama benda tu, dah lama. Tapi kita cuba untuk bawa ke arah moden. Adakah dia sesuai? Adakah dia sesuai? Bagi pendapat saya untuk gable roof punya model ni saya rasa boleh gunakan sebab ada terdapat dalam kajian saya, terdapat dalam 2-3 rumah yang ada berada di Kuala Lumpur setakat ni, mereka gunakan design gable roof tu tapi secara minimalis. Secara minimalis. So dia nampak lebih moden dan seni warisan kita tu masih dikekalkan sehingga zaman moden sekarang. Baik. Tapi bagi pendapat aku juga kan, untuk sampai ke tahap moden sekarang ni, bumbung kabel tu dia perlu diimprovekan dengan material dia sebenarnya. Sebab material dia tu penting. Contoh macam kalau kita kekalkan zaman dulu,
Zaman dulu dia banyak pakai kayu kan. betul. Letak kabel, pakai kayu. Sekarang dia menggunakan material-material yang seperti zinc dan sebagainya untuk mengekalkan ataupun untuk memanjangkan lagi jangka hayat bumbung tersebut kan. Betul. Betul tu. Kalau kita lihat kalau penggunaan kayu tu mungkin tahan, tapi untuk zaman sekarang ni kita lebih pada penggunaan konkrit atau ni lah, konkrit ataupun steel, tapi lebih kepada konkrit. Jadi konkrit tu bagi aku memang sesuai lah untuk nampak kemodenan dia kan. Betul? Okey. Seterusnya soalan berkaitan tentang kata apa sambutan di Malaysia. Adakah ini saya ajukan pada ni lah Adriana, adakah sambutan di Malaysia ni lebih tinggi ataupun kurang sambutan? Kalau yang seperti yang kita dapat lihat tu, sambutan di Malaysia ni tinggi jugalah. Sebab kita macam mewarisi kita punya tok nenek, macam tradisional tu masih diteruskan. Penggunaan label roof ni. Dan kebanyakan di KL saya nampak ada satu rumah banglo teres telah memodernkan gable roof ni menggunakan konkrit. Walaupun dia nampak konkrit tu gable roof yang minimalis. Dia nampak tinggi dia seakan-akan gable roof tradisional yang telah dimodernkan menggunakan bahan-bahan yang baru untuk meningkatkan pengembangan ataupun gable dalam projek-projek terkini di Malaysia. Aku rasa nanti kalau aku dah ada duit kan, aku rasa aku nak buat rumah yang bumbung dia gable. Sebab contoh betul kan? Sebab bumbung gable ni dia nampak nampak kita punya tradisi dari zaman dulu. Sebab bumbung gable memang dari zaman tradisi, zaman tok nenek kita memang dah guna dah bumbung tu. Jadi aku untuk menggunakan bumbung gable untuk rumah aku sendiri, dan aku akan gunakan construction konkrit kan. Sebab konkrit ni kalau kita tahu dia lebih sejuk kan. Betul. Jadi kalau macam pecahan-pecahan dia rumah ni. Jadi macam aku renovate rumah aku. Bukan bahagian depan. Dia nampak apron kan. Jadi nampak lebih kata apa ini cantik lah. Malaysia. Bagi aku cantik dia baru ni. Dia memang biasa je, tapi dia okey lah, dia cantik nampak. Memang design orang dulu-dulu memang dah buat cantik dah sebenarnya dia baru. Tapi kalau kita boleh tengok kan, kalau aku pernah pergi Terengganu dan di bahagian-bahagian Pantai Timur, aku nampak kalau bahagian tradisi dekat sana, bumbung gable tu, kalau pasang dekat hujung-hujung bucu dia akan ada macam tajam-tajam lah, tanduk lah. Kan, pernah tengok tak? Bagi aku itu adalah tradisi di Terengganu. Macam trademark lah, trademark. Trademark lambang. Sebab ada juga orang dekat sini yang buat juga kan. Benda tu. Biasanya yang tu dia kalau ikutkan sejarah hanya untuk keturunan dirajah saja yang boleh pakai untuk semua tu. Kalau ikutkan lah. Tapi sekarang dengan kita punya moden kan, so semua boleh pakai. Yang ni dia tak kisah. Dulu kalau ada tanda atas atau bumbung tu, so maknanya dia kerabat dia raja. Dia ada darah kerabat dia raja. Dia apa? Gable roof ni dia sustainable lah. Sustainable. Kira dari dulu sampai sekarang pun masih digunakan, tetapi diubah dari segi material dia. Material dia yang digunakan sekarang lebih kuat dan lebih tahan lama berbanding kayu zaman dulu kan. Betul. Menarik kali ni. Okey, seterusnya gable roof. Okey, ada tambahan lagi. Silakan. Kita boleh tengok macam kita kata tadi setiap negeri ada design dia tersendiri kan. Macam kita tengok pula kat Negeri Sembilan dengan Perak. Tengok dia punya gable roof macam mana? Minangkabau. Ya. Cuba kita tengok balik design Minangkabau tu. Bentuk bumbung dia tu ke atas tinggi. Jadi so dia akan jadi lengkung. So nampak ukiran dia pun nampak elok. So kita boleh terapkan design warisan tu ke moden. Mungkin satu hari nanti boleh kita buat kan, untuk kita tengok warisan yang ada di Negeri Sembilan dengan Perak ni dikekalkan sampai ke zaman sekarang. Betul. Bagi aku
ada satu aku teringat tentang bumbu Minangkabau ni. Masa aku kecil dulu aku selalu terbayangkan Minangkabau punya bumbu ni adalah tanduk rebau. Sebab dia dapat Minangkabau ataupun sebuah bentuk kapal layar. Selalunya aku akan terbayangkan benda macam tu masa aku kecil. Betul. First time aku dengar Minangkabau ni kan daripada ayah aku. Dia kata ni bumbu Minangkabau. Aku macam Minangkabau. Kerbau ke? Aku kata itu kan. Dalam fikiran aku fikir kerbau kan ni? Kan? Sebab apa? Dia berbentuk tanduk. Kan? So kita tahu rumah ni pun boleh tanduk orang. Satu idea yang baik tak? Boleh macam saya kata boleh kita inovasikan macam dia baru ni kan, kita inovasikan ke arah moden. Jadi dia tukarlah dia punya bakery dan sebagainya kan. Jadi menarik. Satu soalan lagi aku nak tanya. Bagi hampa kan, Gaber Roof ni sesuai ke dengan iklim dekat Malaysia? Selalunya iklim di Malaysia ni sebab kita akan ada hujan, panas dan juga ikut musim. Macam sekarang musim muson yang sekarang kita ada. Kemungkinan Gaber Roof ni boleh dipakai. Kan? Tapi kalau contoh ribu kuat kan, dia kena tengok dalam segi material pada bangunan tersebut. Contoh bangunan Gaber Roof tu dia gunakan konkrit ke ataupun kayu macam di warisan kita. Kalau kayu tu mungkin apabila kena ribut mungkin akan rosak sikit. Apabila konkrit mungkin ada sebab dia konkrit. Apabila kena hujan dia makin lama dia akan lembab konkrit tu. So dia akan jadilah ada problem dari situ. Kalau zinc payah juga tu. Kalau ribut. Tapi bagi aku selalunya kalau untuk buat bumbu gaber sekarang ni yang moden untuk konkrit, selalunya aku tengok dia tak ada overhang. Betul tak? betul. Selalunya bumbu yang konkrit ni dia tak ada overhang, dia dipanggil perkataan apa? Eaveless. Okey, eaveless. Eaveless ni maksudnya dia tak ada overhang kan. Dia cantum tu dengan bumbung dengan dinding. Selalunya aku tengok bumbung yang macam ni, eaveless ni, material yang digunakan untuk bumbung dan dinding tu sama. Betul. Kan? Nak faham je? Apa aku memang unik lah bagi aku. Betul nampak dia punya minimalis. Nampak lebih menarik kan? Menarik. Bangunan. Memang sesuai untuk negara kita lah. Secara khususnya. Memang sesuai sangat. Sebab kalau tak sesuai takkan dari dulu lagi untuk betul, kita nak betul. guna Gaber Roof ni kan. Jadi bagi aku berharap agar awatan lebih benda ni lebih meluas lah di Malaysia utamanya. Bukan hanya tumpu hanya di KL sahaja. Betul. Tapi setiap negeri ada. Kan? Jadi arkitek lah memang pandai penting untuk menerapkan desain bangunan tu supaya tradisi kita tak lapuk di telan zaman lah. Ya. Semoga lah dimudahkan segalanya lah. Alright. Seterusnya Cabaran. cabaran. Oh, betul? Cabaran? Cabaran ni. Lupa. Okey. Okey. Untuk saya kata sebab kita macam kita ni mata arkitek. Jadi kita bukan kita yang membuat benda tu. Jadi kita hanya menggambarkan kepada engineer menghasilkannya. Jadi bagi kita asal aja sukar bagi cabaran untuk kita menghasilkan benda tu ataupun sebab dia semua design dia akan ada konsep-konsep dia macam dia punya macam dinding dia kawasan tu dan sebagainya kan untuk diterapkan dalam bangunan. Jadi adakah apakah benda cabaran yang perlu dilalui oleh seorang arkitek lah macam kita semualah kalau apa semualah Sebab saya untuk pasal cabaran sebab kita tahu kos arkitek ni kat untuk student-student di luar sana kita tahu arkitek ni nombor satu lah macam paling stress kan. Tapi cabaran yang kita boleh tepuhi lah kalau mental kita kuat bila kita nak buat satu bangunan tu sebab dia pelbagai konsep yang telah dibina pada dulu kan. Sebab sekarang kita kena contoh kita ikut balik apa yang kita terapkan kalau ada konsep tu. Contoh macam tadi Gaber Roof kan, kita terapkan gunakan bumbu tu untuk bangunan tersebut. Tapi apa yang konsep yang dapat untuk puaskan hati customer kan
Kan? Sebab setengah customer sekarang dia pun tak guna dah bumbung game baru ni. Sebab dia pun tak suka, dia pun banyak gunakan flat. Betul. Ataupun Sebab tu lah. Asyik. Sebab tu dia kata cabaran di Malaysia ni nak menerima dia punya keseimbangannya dalam memelihara kebudayaan warisan tu lah. sebab setengah dia pun tak tahu benda tu. Ya kita ambil pada warisan kita, tapi cuma orang tak tahu kan. Mungkin Nampak benda apa mindset lah tu. guna. Sebab tu sekarang ni banyak game roof ni dimodernkan supaya untuk lebih menarik ramai lagi orang ataupun customer kita untuk arkitek untuk memilih bumbung tersebut untuk dihasilkan. Aku rasa itu penting lah sebab kita telah memodernkan benda tu. Sebab Kan? kalau Sebab orang sekarang kan lebih suka moden kan, modernis dan minimalis. Tu mindset dia pun tidak fikir ni tradisional punya. Oh tak ganti. Bagi dia pun akan rasa ni akan ketinggalan jadi zaman rumah lah. ketinggalan zaman lah. Betul. Kira macam old school punya rumah. Ya. Tapi kalau kita tengok balik sekarang dengan rumah-rumah yang orang panggil rumah bajet sekarang kita boleh tengok bentuk rumah banyak sekarang ni. Dia pun banyak bentuk rumah tu dengan rumah lama. Rumah lama macam rumah kayu kan. Dia pun kenakan rumah kayu tu pun jadi rumah macam gunakan batu bata semua. So design warisan tu dia takkan hilang. Dia gunakan konsep kayu-kayu yang ada pada rumah lama ni dia terapkan kepada rumah moden sekarang. Banyak sekarang saya tengok di Pulau Pinang, Kedah pun mungkin ada. Kita boleh tengok belah saya juga terdapat tahu di Terah ada satu berkonsepkan Kedah punya warisan. Lepas tu dia macam rumah dia tu dia tinggi macam rumah lama kan, ada tangga bawah tu kita boleh letak parking kereta baru. So bumbung tu dia betul konsep bumbung pula dia tak hilang dengan warisan dia baru. So dia menggunakan design rumah lama ke moden terus. Sebab aku ada tengok kan rumah sekarang ni, rumah yang gamble ni dia nampak sama macam rumah kayu zaman dulu kan. Tapi dia menggunakan konkrit. Maksudnya dia memperbaharui kan. Dia modify lah. Dia lebih gila. Modern kan. Itulah sebab benda tu memang aku research. Jadi memang dia tak berapa lagi lah. Tak berapa banyak lagi Malaysia. Tak silap dalam tiga atau lebih lah. Yang tu ada dalam senarai. Yang lain tu tak pasti. Jadi tapi sekarang dah kita dapat lihat kata masyarakat kita Semakin boleh terima. Masih boleh terima benda tu. Walaupun benda tu masih baru bagi kita. Tapi kita boleh usahakan. Sebab kita kan sekarang zaman media sosial dan sebagainya. Kita boleh promote dalam design TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Jangan lupa like Jangan lupa like. Itu penting. Itu penting. Itu betul ya. Jangan lupa like, subscribe dan share video Bila kami. kami tak ada sini. Okay. Tanpa anda kami tiada di sini. Okey, jadi ada sebarang tambahan untuk kita punya cabaran. Tadi dah cabaran. Saya ada tengok dekat media sosial tu kebanyakan artis influencer pun nak buat rumah, kebanyakan mereka memilih gable roof juga. Macam satu influencer tu saya tengok dia baru nak modify, macam nak renovate dia punya rumah. Saya tengok dia pun menggunakan gable roof yang modern, macam minimalis yang tadi kata, yang bumbung sambung dengan dinding sekali, yang menggunakan bahan konkrit tu lah. Jadi saya macam sekarang orang banyak menggunakan gable roof juga dekat Malaysia ni. Adakah kita mempunyai satu solution untuk selesaikan masalah tu lah. Dari segi dia punya penyelenggaraan inilah sebab kita konkret kita tahu kalau kena hujan panas dia akan berlumut. Jadi adakah dia ada cara untuk mengelakkan perkara itu berlaku lah. Seperti kita tengok yang macam soalan Adam tadi, macam untuk konkret dia perlu dibersihkan. Contoh macam sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Sebab sekarang kita kan ada water jet kan. So sekarang ada agak servis daripada luar buat untuk pembersihan atap kan. So kita terapkanlah benda tu. Selalu macam sebulan sekali kita akan call dia, akan bersihkan bumbung lah kan.
untuk apa bersihkan lumbu-lumbu yang ada kat atas bangunan tu. Bagi aku sekarang kalau kita tak tahu pun kita boleh buat sendiri kan. Boleh Sebab boleh je. dalam Shopee pun banyak je water jet kita boleh beli, kita boleh bersih sendiri kan. Mengikut kepuasan hati kita sendiri. Dia macam servis lah. Setiap bulan sekali. Tapi kalau malas boleh je. betul. Boleh je kau Tapi orang. itulah bagi aku ini merupakan cabaran juga sebab apa ramai orang tak boleh terima lagi untuk buat modern Gaber Roof tu dari segi maintenance dia sebenarnya. Yang memang kita nampak cantik pada awalnya tapi jangka masa panjang dia akan ada efek juga, ada masalah sikit dan itu perlu diselenggara dengan orang yang ni ya dan mempunyai kos yang tinggi juga. Betul. Dia kena berfikir lagi apa yang kita kena buat bagi dia tahan lama, betul-betul dijaga. Baru orang boleh Bagi percaya. aku mungkin lagi 2-3 tahun nanti ada material baru yang akan dikeluarkan Okey lah. untuk jaga elok. Kita lupa apa tu dia hasilkan konkrit pada kilang, so dia terus letakkan pada bangunan. IDS. IDS. Wah, IDS. Itu lah. Macam tadi yang muda tu kan. So kemungkinan setengah orang depa guna terus buat bentuk daripada kat situ terus. Setengah orang akan apa proseskan daripada kilang. So kita tahu benda tu ada perbezaan antara dua tu. So apabila berlakunya apa-apa antara yang mana yang akan jadi jahat antara dua tu, kita boleh tengok IBS ataupun yang dah buat siap. Dia buat siap. Okay. Bagi aku kalau macam kita bangunan tu disiapkan, kita menggunakan kaedah sistem IBS. Bagi aku kalau untuk dari segi menyelenggara bumbung tersebut tak ada masalah sebab kita boleh direct tu dengan kilang tersebut kan. Sebab dia yang buat, dia yang tahu macam mana. Satu lagi. Mungkin kilang tu ada warranty ke warranty dia. untuk customer tu. Satu lagi dari segi warna dia. Warna dia yang aku tengok dia ada dua warna yang sesuai lah untuk minimalis gig golf ni. Yang pertama adalah warna putih, yang kedua adalah warna kelapa. Ya, Dua ni betul. je. Kelapa. Dua ni warna yang sesuai lah untuk penggunaan betapa Gaber Roof ni. Itu ada. Sebab tu yang saya ajukan soalan apa yang aku ajukan soalan tadi yang berkenaan maintenance sebab ni warna putih. Ni warna putih. Sebab ni warna Putih ni dia cepat kotak sikit kan. Itulah dari segi tu. Betapa cara untuk menyelesaikan masalah tu. Bagi aku menarik juga kita bincang tentang warna. Warna untuk bangunan yang berbumbung Gaber ni selalunya macam Adam cakap tadi kan. Warna putih dan warna kelabu. Warna kelabu tu adalah warna konkrit tu sendiri sebenarnya. Sekarang kan zaman moden yang jenis minimalis. Dia takkan menggunakan color, dia menggunakan pure concrete punya color. Kan? Sebab aku ada tengok bangunan-bangunan yang dekat luar negara. Contoh macam dekat Amerika, ada orang buat Gaber Roof yang moden, yang eaveless, tetapi dia menggunakan color hitam. Kan? Warna hitam. Sebab hitam ni kita tahu hitam ni menyerah bawah. Jadi mungkin bagi mereka kawasan yang sejuk, iklim mereka sejuk. Jadi sesuai lah warna hitam. Kalau kita warna hitam, gentung dalam. Jadi apa ni mana? Jadi rumah seram. Oh, jadi rumah seram. Betul. Okay. Jadi dia kata ada warna hitam kan. Padahal dia warna ni warna kelabu kan. Campur hitam sebab mungkin ni lighting kan. Maksudnya tu kan. Jadi saya rasa mungkin Setakat ini saja sajalah yang perbincangan kita tentang tajuk bumbu Gaber di Malaysia dan terima kasih kerana sudi menonton video kami. Jangan lupa like, share, subscribe channel kami dan tanda support korang tentang channel kami. Jumpa lagi next video. Bye.